Indah berkembang, si pohon cemara, burung berkicau, riang setaman. Salam dihulur, membuka bicara, buat semua pendengar budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam memartabatkan budaya membaca. Nama saya Balkis binti Rajana, seorang pelajar tingkatan 4 dan menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Pengarang Utama Kota Tinggi. Antara moto hidup saya untuk kekal bersemangat dan positif ialah jangan dikenang periknya kesusahan, tetapi hargailah manisnya kejayaan. Pada kali ini, saya mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Pengarang Utama dalam anugerah nilam peringkat daerah Kota Tinggi bagi tahun 2023. Saya mewakili kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Saya merupakan anak jati negeri Johor dan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Seterusnya, saya pernah memegang jawatan sebagai pengawas sekolah pada tahun 2016 hingga tahun 2018 dan pengawas bersumber pada tahun 2020 sehingga tahun 2022. Dalam bidang kurikulum, saya adalah bendahari pasukan unit beruniform kadet remaja sekolah pada tahun 2022. Saya juga penolong setiausaha 2 Kelab Hoki pada tahun 2021 dan bertindak sebagai setiausaha dalam Kelab Bahasa Melayu dan Sejarah pada tahun 2021. Antara kenangan manis yang tidak dapat saya lupakan adalah dapat menyertai dan memenangi tempat keempat dalam pertandingan kawat kaki di peringkat sekolah mewakili pasukan KS Perempuan pada tahun 2022. Bukan itu sahaja, saya juga telah berjaya mendapat kenaikan pangkat sebagai Pegawai Waran 2 KRS pada tahun 2022 dan menyertai perkhidmatan perdana unit beruniform peringkat sekolah. Dalam arena sukan pula, saya telah menyertai kejohanan bola jaring bawah 18 tahun MSSD pada tahun 2022. Saya juga turut menyertai pertandingan Reka Cipta Inovasi STEM peringkat sekolah dan memenangi anugerah emas pada 2022. Antara semua pelibatan dan pencapaian saya ini adalah bertitik tolak daripada hobi membaca saya. Tanpa membaca, manakan dapat ilmu tersebut diperoleh dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Hobi yang sering saya lakukan ketika waktu senggang adalah membaca buku seperti novel dan komik. Antara penulis novel kegemaran saya ialah Angel. Hampir semua novel yang ditulisnya telah pun saya baca. Pada pendapat saya, melalui pembacaan, banyak ilmu dan pengajaran yang boleh dijadikan pegangan hidup. Kita beralih pula ke bahagian ulasan buku. Novel yang telah saya baca ialah Kaca Jendela Ainur. Buku yang dikarang oleh pengarang Dia Nordin telah diterbitkan oleh penerbit Jemari Seni pada tahun 2011. Mengandungi 414 muka surat dan merangkumi 62 bab yang sangat padat dengan pengajaran hidup. Konsep pelik buku ini ialah gambar seorang kanak-kanak perempuan dengan riak muka yang sedih sedang melihat keluar jendela telah menarik minat pembaca. Petikan kata-kata masa itu adalah makhluk Allah yang tak pernah henti berdetik. Daripada novel ini juga mengundang perasaan ingin tahu dalam jiwa pembaca. Novel ini memaparkan permainan jiwa seorang anak perempuan yang tidak mendapat kasih sayang sewajarnya dan membawa kita menelusuri hati seorang anak yang mana kewujudannya tidak pernah dikehendaki kedua ibu bapanya. Hari-harinya yang sukar dilalui hanyalah untuk meraih kasih sayang keluarga sehingga diri berasa penat dan lelah lalu lari membawa diri. Watak Ainur Syahirah adalah watak utama dalam novel ini. Kelahirannya dianggap sebagai musibah dalam kehidupan Syuhairah, mamanya. Dengan kehadiran Ainur, Syuhairah dibuang oleh kedua ibu bapanya. Dia hampir gagal dalam pelajarannya. Malah, dia juga ditinggalkan suaminya ketika mengandungkan Ainur. Tambahan pula, Syuhairah bernikah dengan Amir Iskandar ketika dia masih menuntut di luar negara tanpa restu kedua ibu bapanya. Pada masa yang sama, mereka masih lagi menjalani kehidupan bebas walaupun telah berkahwin. Disebabkan itu, Syuhairah cuba menidakkan kehadiran hak Ainur dalam hidupnya. Hak Ainur sebagai anak diabaikan. Sejak dari kecil, hidup Ainur hanya dikelilingi dengan buku. Malah, Ainur sanggup mengambil jurusan undang-undang
dan melupakan minatnya untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan. Pengubadannya itu adalah supaya mereka mempunyai topik yang sama untuk dibualkan kerana Maman juga seorang peguam. Namun, sangkaan yang meleset, sikap Mama terhadapnya masih juga sama. Nilai yang saya dapat daripada buku ini ialah kasih sayang merupakan suatu perkara penting yang harus diberikan kepada setiap anak-anak dengan adil dan sama rata agar mereka tidak berasa tersisih daripada keluarga sendiri. Selain itu, saya perlulah tabang menghadapi setiap cubaan dan dugaan yang diberikan oleh Allah kerana pasti akan ada hikmah atas setiap perkara yang berlaku. Pengajarannya, kita perlulah menghormati dan menyayangi ibu bapa walau apa pun yang telah terjadi kerana tanpa mereka, kita tidak akan lahir ke dunia ini dan untuk mengelakkan diri daripada menjadi anak derhaka. Ibu bapa pula haruslah memikul tanggungjawab yang sewajarnya kepada anak-anak selain mencurahkan kasih sayang secukupnya. Kita beralih ke bahagian topik soalan pula. Kemerosotan kualiti alam sekitar berlaku disebabkan sikap manusia yang tidak mempunyai nilai murni dan tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan alam. Keadaan ini memberi kesan serius kepada keseimbangan ekologi dunia. Jelaskan kenyataan ini dengan memberi contoh-contoh yang sesuai. Berdasarkan kepada terjemahan literal, perkataan alam sekitar merujuk kepada apa-apa sahaja yang melingkungi manusia. Bagaimanapun, secara khusus, perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal yang melingkungi suatu organisma di muka bumi. Antara contoh kesan kepada keseimbangan ekologi dunia ialah pencemaran udara. Hal ini kerana pencemaran udara boleh menyebabkan kemudaratan kualiti udara, ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ianya dibebaskan ke atmosfera. Contoh pencemaran udara adalah seperti jerebu yang disebabkan oleh pembakaran terbuka, asap kenderaan dan pembebasan asap kilang. Kesannya menyebabkan berlakunya pemanasan global akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Oleh itu, kita perlulah mengelakkan pencemaran udara dengan melakukan penanaman pokok untuk mengurangkan masalah ini. Seterusnya, pencemaran tanah juga memberi kesan kepada keseimbangan ekologi dunia. Hal ini kerana pembuangan sampah secara tidak bersistematik antara punca yang mengakibatkan masalah pencemaran tanah. Sebagai contoh, apabila masyarakat membuang sampah di atas tanah, tanah tersebut akan menjadi habitat bagi pelbagai mikroorganisma. Kesannya, haiwan-haiwan perosak seperti tikus dan lipas akan meningkat di kawasan tanah yang tercemar, seterusnya menyebarkan kuman dan penyakit ke tempat lain. Oleh itu, kita perlulah mempelajari pendidikan alam sekitar agar dapat menjadikan seseorang itu lebih memahami perihal pencemaran alam sekitar. Selain itu, pencemaran sisa pepejal juga memberi kesan kepada keseimbangan ekologi dunia. Hal ini kerana pencemaran sisa pepejal adalah antara masalah utama yang dihadapi oleh kebanyakan bandar di negara pembangun kerana kekangan untuk menguruskannya. Contohnya, kos yang tinggi diperlukan untuk proses kutipan, pengumpulan hingga ke pengangkutan sampah ke tapak pelupusan. Oleh itu, undang-undang perlu dikuatkuasakan dalam menangani hal ini agar pengurusan sisa dapat dikendalikan dengan lebih sistematik. Konklusinya, kemerosotan kualiti alam sekitar akan menyebabkan pelbagai perkara yang tidak diingini berlaku. Masyarakat dengan kerjasama kerajaan harus meningkatkan tahap kesedaran fizik masyarakat sekeliling kita dengan melaksanakan serta menyertai kempen kita semula atau pengasingan sisa pepejal di punca. Jika setiap pihak mengambil langkah yang proaktif, Persis Mutiara kata, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, sudah pasti kemudian ini dapat diatasi dengan berkesan. Semoga mereka dapat merasai keindahan alam semula jadi selamanya. Bunga dedap ke atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap, tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih.